Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alright, ni bahagian seterusnya. Dalam bahagian yang lepas saya dah ceritakan pada awak, iaitu bagaimana awak nak melukis a free body diagram. Okey. Dan apakah maksud free body diagram? Saya dah perkenalkan beberapa free body diagram untuk objek yang bergerak dengan tidak bergerak. Kemudian saya sums up the lesson with 3 situation. Kalau objek tak bergerak, apakah daya yang sama? Kalau objek yang bergerak, apakah persamaan-persamaan yang perlu awak tahu? Dan situasi ketiga, kalau objek sedang memecut, apakah label dan juga persamaan yang awak perlu ambil tahu? Okay, in order for you to understand and able to do the exercise atau example yang saya selitkan untuk video kali ni. So yang ni saya ambil juga daripada buku teks. So kalau dah ada buku teks ataupun dah dapat buku teks, boleh refer to your textbook. Yang ni example dia dah ada solution siap dah, cuma saya nak tulis dan cerita balik pada awak saja. Okey, kalau tak ada buku teks atau belum dapat buku teks digital, boleh download dekat description kat bawah. Saya ulang boleh download PowerPoint yang saya guna ni dekat description dekat bawah. Cuma PowerPoint ni PowerPoint kosong lah. Macam ni, slide ni yang ni saja. Slide depan ni yang ini saja. Okey, awak kena salin. Kalau awak ada kemudahan printing, boleh print out dan tulis. Kalau tak ada, boleh whatever lah, boleh screenshot atau boleh tulis atas buku. Macam mana yang awak boleh buat asalkan awak belajar. Okey, kita without further ado, kita teruskan ke example pertama. Inilah contoh-contoh soalan lengkap yang akan mengaitkan tentang resultant force, mass dan juga acceleration of object. Boleh kita cuba buat yang pertama dulu. Figure 1.7 shows a coconut of mass 2 kg falling with an acceleration of 9 meter second negative 2. Kat mana coconut dia? Ni dia. Ni dia coconut. Buah kelapa berjisim 2 kg sedang jatuh dengan pecutan 9.0 ms negatif 2. Jatuh dengan pecutan 9. Sketch. Soalan pertama. Sketch the free body diagram of the coconut. Refer kepada video yang lepas. Apa itu free body diagram? Ia adalah suatu diagram. So awak kena lukis buah kelapa. Tak perlu detail, asalkan awak boleh gambarkan sebiji buah kelapa. Diagram. Dan dalam diagram tu kena lukis daya-daya yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut. Okey, simple je lah. Soalan A, lukislah buah kelapa. Okey, lukis buah kelapa macam ni, buat bulat. Kalau tak boleh sangat kan, bulat, buat tangkai dia sikit. Cukup lah. Tak perlu over, tak perlu detail, terlampau detail sangat. Tahulah ni buah kelapa. Okay, now kita dah ada gambar rajah. Kita kena include forces yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut. So buah kelapa ada jisim, bermaksud buah kelapa ada weight. So gariskan daripada center buah kelapa ke bawah pakai pembaris dan labelkan sebagai W. Okay, that capital W represent the weight of the coconut itself. Okay, boleh ya? Okay, next. Ada apa lagi yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut? So buah kelapa tersebut akan ada suatu daya lagi ke belakang. Okay, kita boleh label dia sebagai R ataupun F kecil. Okay, disebabkan buah kelapa tu jatuh ke bawah, maka ia bergeser dengan partikel udara. Maka akan ada suatu daya lain yang dipanggil sebagai frictional force ataupun air friction. F dalam kes ni adalah air
friction atau air resistance. Okay. Daya geseran udara. So ada tak daya kiri dan kanan yang perlu awak lukis? Tidak ada. Sebab apa? Objek tidak bergerak ke kiri atau tidak bergerak ke kanan. Okay, so kita lukis atas dengan bawah je lah. Okay, next. Kita cuba tengok soalan B. Sekejap, saya tukar colour. Alright, B. Calculate the resultant force acting on the coconut. Okay, resultant force. Allahu Akbar, kaki saya sangkut. Okay, berapakah nilai resultant force yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut? Okay, untuk dapat resultant force, awak kena tolak ataupun carikan summation of W and F. Okay, mari saya ingatkan awak kembali ataupun perkenalkan pada awak the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. Awak dah belajar tahun lepas dalam force and motion juga, bahagian pertama. Okay, apa itu Newton second law of motion? Kalau Newton first law of motion, awak belajar tentang inertia, tendency of an object to maintain its original motion. Itu inertia yang pertama. Yang kedua, awak belajar bahawa Newton conclude that sigma F, apa itu sigma F? Resultant force equals to the product of mass and its acceleration. Pernah tengok tak F sama dengan MA? Kalau tak pernah tengok balik video saya yang lepas-lepas ataupun rujuk balik buku awak. Mesti awak pernah diperkenalkan kepada formula ini. Merujuk kepada formula ni, Newton bagi tahu untuk cari nilai resultant force, awak boleh darabkan jisim objek bersama-sama dengan pecutan objek tersebut. Okay, now untuk cari resultant force of the coconut, kita tahu jisim coconut berapa? 2 kg. Ini jisim coconut. So, kita letak 2 kat sini. Darab dengan pecutan coconut. Coconut tu memecut berapa? 9 ms negative 2. So, letak 9. Simple mathematics will give you the answer. Berapakah nilai resultant force? 18. Unit dia apa? Nama pun force, maka nilainya mestilah dalam unit Newton. 18 Newton. Okay. So, dekat sini, kalau awak perasan, dalam lesson yang lepas, saya ada ajar macam mana nak cari resultant force. Sama ada kiri tolak kanan atau kanan tolak kiri. Option kedua, kalau kita tidak ada nilai. Dalam kes ni, kita tak ada nilai W, kita tak ada nilai F. Okay, maka kita boleh cari nilai resultant force menggunakan Newton's second law of motion, F equals to ma. Okay, next. C. State the direction of the resultant force. Nyatakan arah resultant force. Okay, macam mana nak cari arah resultant force? Tengok video nombor 1, part nombor 1. Macam mana nak dapat jawapannya? Disebabkan disebabkan the resultant force bernilai positif. Okay, bukan nilai positif. Disebabkan forces yang lebih besar bertindak ke bawah, maka nilai ataupun arah directionnya mestilah mengikut forces yang lebih besar, larger force. So jawapan ni akan jadi downwards. Okay, so the resultant force macam ni bertindak ke arah bawah, downwards. Okay, barulah dia pergi bawah. Kalau tak, macam mana dia nak turun ke bawah? Okay, itu untuk si D. What is the magnitude of the air resistance acting on the coconut? Okay, macam mana nak cari nilai F ni, nilai air resistance ni? Okay, so untuk saya ada lebih space, saya akan padam yang C ya.
Saya akan padam yang C. Boleh? Saya padam C supaya saya ada space untuk buat jalan kira. Okey, yang ni saya padam sekejap, saya buat tepi sikit. Baru saya ada enough space untuk tunjukkan pada awak the working line. Ini saya tulis ni. Dalam exam jangan tulis macam ni ya. Dalam exam buat ke bawah, ke bawah. Okey, saya terus ke D. D. Okey. So, menurut Newton second law, sigma F atau resultant force sama dengan mass darab acceleration. Okay, so kita letakkan atau gantikan resultant force ni dalam bentuk persamaan. Persamaan mana yang ni? Yang saya ajar dalam video part sebelum-sebelum ni. Okay, part yang sebelum ni. So, objek sedang memecut ke, tidak bergerak ke, atau bergerak dengan constant velocity? Tengok soalan. Adakah buah kelapa tersebut memecut, tidak bergerak, atau constant velocity? Jawapannya sedang memecut. Sedang memecut yang mana? Yang atas, yang tengah-tengah ke yang bawah? Yang bawah. Untuk cari resultant force, jika objek sedang memecut, nak cari resultant force, mestilah awak tolak. Okey, satu daya yang lebih besar tolak daya yang lebih kecil. Kita aplikasi kat sini. Mana daya lebih besar? W ke F? Jawapannya mestilah W. Sebab itu dia bergerak ke atau jatuh ke bawah. So, kita ganti kat sini. Ini penting. Kita ganti W tolak F. Kenapa W tolak F? Bukan F tolak W. Sebab objek sedang memecut ke bawah. Saya ulang. Objek sedang memecut ke bawah. Sebab itu W tolak F. Logiknya, kenapa objek memecut ke bawah? Kerana daya bawah lebih besar dari daya atas. Sebab tu W tolak F. Kita ganti sahaja. Okey. Kemudian kita tulis semula sama dengan mass darab acceleration. Okey. Nah, kita dapat satu persamaan. Apa sahaja nilai yang sudah kita ada, dah telah diberi dalam soalan, kita ganti semula. Boleh? Kita ganti semula. W ada tak? Weight of the coconut kita ada? Ada. Macam mana nak cari weight of the coconut? Weight of the coconut adalah sama dengan M darab dengan G. Macam mana saya dapat mg ni? Macam mana saya dapat mg? Untuk kita dapatkan berat, kita mesti darabkan mass dengan gravitational acceleration. Nilai G kecil tu. Dalam form 4 dah belajar. Nilai G kecil untuk bumi adalah 9.81. Dalam lower form awak darab 10. G 10 kan. Tapi upper form, form 4, form 5, awak mesti guna nilai 9.81. Okay. So, jangan simply 2 darab 10, 20. Tak betul Untuk upper form, kita pakai 9.81. Back to the question. 2 darab dengan G, 9.881. Tolak dengan F. Yang ni yang kita nak cari tu. Nilai air resistance F tu kita nak cari. Okay, tinggalkan dia dalam bentuk simbol. Sama dengan mass darab acceleration tadi dah dapat 18. Okey, selesaikan matematik ni, insya-Allah awak akan dapat nilai di air resistance atau F kecil ni sama dengan 1.62 Newton. Kenapa Newton? Sebab air resistance juga salah satu daripada force ataupun daya. 1.62 Newton. Okey, ini untuk example 1. Boleh ya? Okey, untuk example 2, kita tengok example 2 pula. Example 2, a passenger of mass 60 kg. Suatu penumpang dalam lift, jisimnya 60 kg. Kita label kat sini siap-siap mass. Okey, mass. Soalan pertama, sketch the free body diagram using the symbol W to represent the weight. So, dia suruh awak lukis W yang menggambarkan atau mewakili berat
passenger tersebut, dan simbol R untuk mewakili normal reaction from the floor of the lift. Yang ni saya copy terus dalam gambar rajah ni. Okay, so saya lukis mulalah kat sini. Sebabkan orang tu, passenger tersebut ada jisim, maka dia akan ada berat W. Okay, dan disebabkan passenger tersebut berdiri di atas floor, bersentuhan kakinya dengan floor, maka akan ada normal reaction, simbolnya R. Okay, normal reaction yang ni secara kasarnya yang awak boleh buat untuk lukisan free body diagram soalan A. Okay, tengok B. Calculate the magnitude of the normal reaction R. Dia suruh awak cari nilai R dalam kes pertama jika objek tidak bergerak. Objek dalam kes ni adalah the lift itself. Apa maksud stationary? Stationary maksudnya at rest. Dalam kes at rest, mana satu? Kita tengok. Kalau objek tidak bergerak, apa maksudnya? Daya-daya yang bertindak ke atasnya adalah sama atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. So kita balik pada soalan tu. Cari nilai R apabila objek tidak bergerak. So dalam kes ni, bila stationary, R akan sama dengan W. Dah tidak bergerak kan? So daya atas sama dengan daya bawah, R sama dengan W. So R sama dengan berapa? W. W ada tak dalam soalan? Weight of the passenger ada tak? Tidak diberi secara langsung. Macam nak cari W? W sama dengan M darab dengan G. Mass berapa? Mass person 60 darab dengan nilai G. Berapa G yang disuruh dalam soalan yang awak perlu guna? 9.81. Okey, tekan saja kalkulator, dapatlah awak nilai R dia 588.6 Newton. Jangan lupa unit mesti tahu Newton. Okey. Untuk kes pertama selesai. Kes kedua. Jika cari nilai R, ni nombor 2. Nombor 2. Cari nilai R jika objek sedang bergerak ke atas dengan pecutan 1.2. Ini kes yang mana? Ini kes nombor 3. Bila objek sedang memecut, resultant force tak sama dengan kosong. Ingat, resultant force tak sama dengan kosong. Macam mana nak cari resultant force dia? Okey, saya tulis sikit nota kat sini. Nilai resultant force is not equals to 0 Newton anymore. Tak sama macam ni lah. R tak sama dengan W sebab sedang memecut. So sekarang ni dia memecut ke mana? Cuba tulis sikit dekat gambar jawab ni. Label pecut ke atas. Buat macam ni. Buat arrow. Buat A macam ni. Maksudnya sedang memecut ke atas. Jika suatu objek memecut ke atas, maka daya mana lebih besar? Adakah R atau W? Mana satu? R atau W kalau pecutan ke atas? Kalau memecut ke atas, mestilah daya atas lebih besar dari daya bawah. Kalau memecut ke bawah, daya bawah lebih besar dari daya atas. Itulah logiknya ataupun yang perlu awak tahu. Kita tulis semula Newton second law of motion, sigma F sama dengan M A. Okey, macam mana nak cari sigma F? Sigma F ni? Macam mana nak cari sigma F? Tengok sini. Saya cari sigma F macam mana? Saya cari suatu nilai yang besar tolak nilai kecil. Ikut arah pecutan. So, pecut ke atas. Siapa tolak siapa? R tolak W atau W tolak R? Jawapannya R tolak W. Kenapa R tolak W? Sebab R lebih besar dari W. Barulah pecutannya berlaku ke atas. Okey, kat sini penting. Okey, ini penting. Sangat penting. R tolak W sama dengan MA. Barulah kita gantikan nilai yang kita dah tahu. R yang kita nak cari tadi R tolak W. Okey, berapa nilai W? Tadi dah kira kan? 588.6 sama dengan MA. Okey, mass tadi 60. A dalam kes ni, A ni bukan G ya. A ni adalah pecutan yang diberi. Pecutan lift tersebut 1.2.
Okey, selesaikan matematik ni. Awak akan dapat R sama dengan 72. Okey, 60 darab 1.2, 72. Yang ini negatif. Tolak, bawa pergi kanan jadi tambah 588.6. Maka jawapan resultant force untuk soalan pecahan kedua adalah 660.6 Newton. Okey, matematik saja. Alright, untuk nombor 2. Penting nombor 2, kalau memecut maksudnya ada satu daya yang lebih besar daripada daya yang lain. Kalau kiri kanan maksudnya sama ada kanan lagi besar pada kiri atau kiri lebih besar pada kanan. Sama juga atas dengan bawah. Kalau memecut. Kita tengok yang ketiga. Cari nilai R jika suatu objek itu moving with uniform velocity of 8 meter per second. Okay, yang ni case yang mana? Uniform velocity. Tengok balik. Uniform velocity case kedua. Dalam case kedua, apa berlaku? Kalau uniform velocity, daya-dayanya adalah sama. Atas sama dengan bawah, kiri sama dengan atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. Kita tulis dulu penyelesaian dia nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, macam mana kita nak concludekan jawapannya? Disebabkan uniform velocity, maka the resultant force is equals to 0 Newton. Maka R sekali lagi sama dengan W. R jadi sama balik dengan W sebab tidak memecut, tidak ada pecutan. Okey, case 1 dengan case 2 ingat sama. Case 1 dengan case 2. Tak bergerak dengan hal laju seragam, case-nya sama. Yang lain sikit ni adalah yang memecut. Kalau objek memecut. So R sama dengan W, maka R juga sama dengan 588.6 Newton. Okay. So that's it untuk 2 example dalam video ni. Saya nak tunjuk dekat awak sebelum saya pergi ke example 3 dalam video yang akan datang. Saya nak tunjuk dekat awak sekali lagi aplikasi pad itu. Okey, aplikasi pad dia. Ni saya padamkan dulu. Okey, saya pergi ke alright. Harapnya nampak Okey. So, yang ni yang saya tunjukkan dalam yang lepas Yang lepas saya nak pergi ke beberapa saya nak pergi kat sini. Sebab sini dia ada semua benda-benda yang saya nak awak tengok. Okay, speed and acceleration. Alright. Cuba tengok sini. Saya akan menggunakan this robot untuk menolak box ini. Okay, saya nak tolak dia ke kanan lah. Saya tolak ke kanan. Okay, saya nak applykan force sebanyak, let's say saya applykan force sebanyak berapa? 100 Newton. Okay, saya applykan force. Tengok, saya tarik force dia kepada 100 Newton. Apa berlaku kepada box? Walaupun saya apply 100 Newton force ke atas box, box tersebut masih lagi tidak bergerak. Sebab apa tak bergerak? Kerana daya kiri sama dengan daya kanan. Tengok apa yang tertulis pada daya sebelah kiri. Tengok daya sebelah kiri, apa yang tertulis? Frictional force atau friction force. So, dalam kes ni, box tidak bergerak kerana daya saya masih lagi belum melebihi daya geseran. So, saya tolak lagi. See? Objek sedang bergerak. Now, objek sedang bergerak. Sebab apa objek boleh bergerak? On the first place, objek sedang bergerak kerana daya yang saya applied 140 lebih besar daripada friction atau frictional force 94. So, objek is moving. Okay, saya ulang balik. So, untuk lebih tepat lagi, cuba tengok sini. Value, speed and acceleration. Okay. Untuk lebih tepat lagi, cuba tengok pada bahagian speed. Instead of it is only moving, it is actually accelerating. Cuba tengok. Kalau objek tak bergerak, hal lajunya sama. Saya cuba buat
frictional force sama dengan applied force tapi masih bergerak. Kita cuba. Dekat boleh 100, 105, 112, 117. Okey. So, cuba tengok sini. Apabila saya mengenakan daya yang besar 175 Newton yang lebih besar daripada frictional force 94, saya akan ada satu notation iaitu sum of force. Dekat sini maksudnya resultant force sama dengan 83. Cuba tengok jam speedometer speed ni. Apa berlaku pada speed? Speed akan meningkat, bermaksud adanya pecutan. Cuba tengok sini. Pecutannya adalah 1.88 tadi. Dia dah terkangkang tu. Kita buat sekali lagi. Cuba tengok betul-betul. Oh, sorry. Saya kena activatekan apa benda-benda ni. Okay. Cuba sekali lagi tengok apa berlaku kepada jarum speed. Okay. Speednya meningkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermaksud bila halaju berubah atau meningkat, maka wujudnya pecutan. Cuba saya apply lagi banyak force. Cuba tengok. Pecutannya bertambah. Okay. Tu nampak yang warna purple tu. Okay. So whenever the force on the left hand side and right hand side are not equal, there will be a resultant force, increase in speed, and also accelerate. Objek akan memecut. Boleh? Yang tu maksudnya ataupun apa yang berlaku dalam video kali ni lah. Okay. Sama juga awak boleh guna aplikasi ni dengan klik pada link dekat bawah, dekat description. Awak boleh main-main dekat sini. Okay. Kita boleh tambahkan objek-objek. Macam ni. Tambah objek. Boleh tolak ni. Tolak sampai buntut pakcik ni panas. Nampak? Saya tambah force sampai 500 masih lagi tak bergerak. Apakah maksudnya? Maksudnya daya geseran yang bertindak ke atas objek yang bakal ditolak tu adalah besar. Cuba saya none-kan the friction. Saya kurangkan friction sehingga kosong. Boleh tak saya tolak? Tengok. Boleh. Okay. So applied force jauh lebih besar pada friction, maka berlakunya pecutan. Objek boleh ditolak. Okay. So sampai di sini saja video untuk kali ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.